Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu hari tu dah cerita tentang bahan. Okey, hari ni cikgu nak masuk tentang peralatan dan mesin. Okey, peralatan dan mesin yang digunakan dalam subjek reka cipta ni ada berapa lah kita nak kenal. Okey, jadi yang pertama lah, kategori pertama kita nak tengok untuk memotong lah. Dalam nak membina produk ni, yang nak memotong kita guna peralatan apa. Okey, dalam ni kita tengok yang pertama, kita guna peralatan gergaji jig elektrik ataupun elektrik jigsaw lah. Okey, gergaji jig elektrik ni digunakan untuk kerja memotong kayu atau besi nipis. Terutamanya ketika memotong bentuk yang berlekuk atau melengkung, dan digunakan untuk memotong bahan yang bersudut sempit. Okey, yang kedua, gergaji kayu. Gergaji kayu ni digunakan untuk memotong kayu tanpa menggunakan tenaga elektrik. Macam yang ni kita guna gergaji jig ni, kita guna tenaga elektrik, tapi yang ni kita guna manual lah, guna tangan kita lah. Okey, jadi dia boleh diasah dan ditajamkan jika tumpul. Okey, ada lagi lah beberapa gaji ni. Ni gaji bajang lah, ada gaji tangan. Kalau kita tengok balik yang boleh search lah tentang ada beberapa jenis gergaji. Okey, yang berikutnya adalah mesin gergaji kayu, metal cutting machine . Okey, mesin gergaji kayu ni digunakan untuk kerja pemotongan kayu secara tegak ataupun serong. Maksudnya kalau kita nak buat sudut yang tegak ataupun serong kita kalau sudut macam mana, so kita boleh guna mesin pemotong kayu ni . Okey, boleh diras mengikut sudut yang tertentu. Okay, next slide. Okey, berikut ada lagi peralatan untuk memotong. So, ni adalah pemotong pipe PVC yang pertama ni. Okey, yang pemotong pipe PVC ni guna dia untuk memotong pipe PVC seperti pipe air dan pipe yang digunakan untuk kerja pendawaian elektrik. Okey, ni kalau nak potong pipe, kita guna pemotong pipe PVC ni lah. Dan berikutnya adalah pemotong pipe bergalvani. So tadi kita nak potong pipe PVC. Pipe PVC ni macam pipe plastik lah. Tapi kalau nak potong pipe bergalvani ni, galvani ni maksudnya dia guna macam besi sikit lah. Kita guna pemotong ni lah. Kita guna untuk memotong pipe besi bergalvani yang digunakan untuk sebagai saluran pipe dalam air rumah. So kalau kadang-kadang kita nak buat apa-apa yang saluran dalam pipe ni, kita guna pipe memotong pipe bergalvani ni lah. Okey, kita pergi slide. Okey, tadi kita cikgu dah cerita tentang peralatan dan mesin untuk memotong. Sekarang ni untuk membentuk. Okey, membentuk ada beberapa jenis peralatan juga. Okey, yang kena kenal. Okey, yang pertama, pistol pemanas heat gun. Okey, pistol pemanas heat gun ni gunanya untuk memanaskan bahan kerja seperti plastik dan getah. Tujuan dia untuk mengubah bentuk fizikal bahan seperti lengkungan dan mengembangkan atau membengkokkan. So kalau tengok sini, pistol pemanas ni gunanya macam kalau kita kat rumah kita pakai hair dryer kan untuk keringkan rambut, tapi kalau kat bengkel kita tak guna hair dryer lah. Kita gunakan pistol pemanas. Guna dia untuk memanaskan bahan kerja lah. Contoh, kalau plastik dan getah tu, kita kalau tengok plastik tu dia keras, tapi kalau kita asal dia straight, kita nak bagi lengkung. Ataupun getah tu dia keras, kita nak bengkokkan dia payah. So kita guna pistol pemanas lah. Maksudnya kita blowkan dia udara panas. Bila blow udara panas pada permukaan plastik atau kait getah tu, dia akan melengkung lah. Kita tarik dia bagi melengkung atau kita bengkokkan dia . Okey, yang kedua adalah mesin pelarik. Okey, sorry, tertukar pula dah. Maaf ni bukan mesin pelarik. Yang ni adalah mesin kimpalan MIG. Tertukar labeling . Okey, yang bawah ni mesin pelarik. Okey, yang atas ni warna merah ni mesin kimpalan MIG. Okey, ataupun mesin welding lah kita panggil . Okey, digunakan untuk membentuk kayu pada permukaan yang dikendaki. Kayu, sorry, dia punya kolom pun tertukar . Yang ni bawah ni adalah mesin kimpalan. Yang atas ni adalah mesin pelarik. Cikgu kalut buat slide tak perasan ada pertukaran ni data . Okey, kita tengok ni mesin pelarik ni yang gambar bawah ni . Okey, gambar mesin bawah ni dia guna untuk membentuk kayu pada bentuk yang dikendaki. Kayu tersebut dipasang pada mesin yang akan berputar. Maksudnya mesin pelarik ni bila kita on,
dia ada macam satu tempat tu dia berputar. So kita tempat tu lah kita letak kayu. Okay, bila kayu tu berputar, kita akan ada satu mata khas untuk yang tajam untuk kita bentuk dia lah. Bentuk apa-apa yang kita nak. Kita buat bentuk pisau ke, kunci ke apa, kita guna mesin pelarik ni. Okey, lepas tu kita cerita tentang mesin kimpalan lah, MIG yang warna merah ni. Okay, mesin kimpalan ni dia menggabungkan tenaga elektrik dan jenis gas karbon dioksida, CO2 nah. Ni karbon dioksida. Okay, tenaga elektrik digunakan untuk mengalirkan arus pada rod pemanas, seterusnya membentuk percikan api. Sementara gas CO2 membantu mengawal peleburan rod tersebut. Ni dia ceritalah proses macam mana mesin welding ni. Dia nak keluarkan dia punya rod tadilah. Okey, digunakan untuk penyambungan bahan, khususnya untuk logam. Maksudnya mesin welding ni gunanya untuk kita sambunglah bahan-bahan daripada logam. So logam ni kalau kita nak sambung, kita tak boleh pakai gam biasa. Macam lain kayu pun semua kita boleh gunakan kayu pun semua, gang 3 second ke apa. Tapi kalau logam ni, besi ni, kita nak sambung dia, kita kena welding. Okey, kita pergi slide. Okey, tadi kita nak memotong dah kita cerita. Membentuk kita dah cerita. Sekarang nak untuk membuat kemasan. Okey, untuk membuat kemasan, okey, ada 3 lagi lah. Kemasan ni maksud dia projek tadi kita dah siap. Lepas siap tu kita nak bagi cantik, nak bagi kemah orang kata. Okey, bagi projek tu nak bagi kemah, okey, ada beberapa peralatan. Contoh yang pertama adalah mesin canai mudah alih ataupun portable grinder. Portable grinder guna dia untuk mencanai atau meratakan permukaan kerja kayu. So kalau tengok sini dia ada handle dia, lepas tu bentuk bulat. So mesin canai ni kita nak bagi canai, maksudnya canai tu kita nak bagi rata lah, macam kita asah dia rata lah. So tapi kadang-kadang mesin grinder ni juga kita boleh guna untuk potong lah. Dia ada 2 mata lah, maksudnya kita boleh tukar mata ni. Satu mungkin kita mata kita nak canai dia, nak bagi rata permukaan. Satu lagi kita boleh tukar mata untuk potong besi. Besi pun boleh, kayu pun boleh. Tu kita tukar mata dia lah, ikut sesuai. Yang kayu lain, yang besi lain. Okey, yang berikutnya adalah mesin pelelas mudah alih, portable sander. Okey, mesin pelelas mudah alih ni bentuk dia 4 segi, tadi bentuk bulat kan. Okey, dia sama juga untuk melicinkan permukaan kerja, terutama permukaan kayu. So maksudnya tadi ni dia boleh potong, hak ni dia khas untuk kita bagi sander. Maksudnya kita nak licinkan, maksudnya kita nak asah. Kalau kita projek bengkel dulu-dulu, kita ambil kertas pasir, kita asah permukaan kayu tersebut nak bagi cantik kan. Tapi sekarang ni kita tak guna dah kertas pasir tu, guna manual. Tapi kita masukkan kertas pasir pada mesin pelelas ni. Nanti mesin pelelas ni dia macam akan tolong kita asah lah. Ada kertas pasir dekat mesin pelelas ni bawah ni untuk kita asah. Okey, kita berikutnya cikgu nak cerita tentang brus sembo ataupun airbrush. So dia airbrush ni dia ada satu mesin. Mesin ni macam pump udara. Pump udara ni kalau kita pergi nak buat angin motor ke basikal ke ada. Kalau tengok ni ada kat bengkel-bengkel ada pump ni lah, pump angin. So pump angin ni dia gabung pula dengan mata dia tu adalah mata cat semburan. So maksudnya di mata cat semburan ni dia ada untuk refill ink lah, ink cat. Maksudnya ni ibarat brus sembuh ni, maksudnya airbrush ni dia ibarat macam kita spray. Kalau kita beli botol spray tu, kita spray, dia keluar spray, kita cat kan. Tapi yang ni kekutlah macam tak mau makan modal yang tinggi, kita guna ni lah airbrush ni. So airbrush ni dia punya pump dia ni untuk pump angin tu, yang tempat nak letak cat tadi tu, kita nak keluarkan cat tadilah. Kita bubuhlah colour apa yang kita nak. Okay, dia lebih menjimatkan. So maksudnya kadang-kadang kita guna cat tak banyak. So kita ambil cat yang mana perlu, kita masukkan tempat refill dia tu, setakat mana yang perlu je. Okay, guna dia untuk mengecat lah dan membuat lukisan grafik pada produk dengan menggunakan tekanan udara. Maksudnya kadang-kadang kita nak cat tu mungkin nak lebih spesifik, nak buat bentuk ke apa-apa pada produk, lukis pada produk tersebut, lebih baik kita guna brus sembuh ataupun airbrush.
Okey, barang ni semua ada di bengkel. Cuma bila kita buat kerja nanti, kita akan dapat tengok lah barang-barang ni semua lah. Okey, berikutnya cikgu nak cerita sikit dah dengan langkah-langkah keselamatan penggunaan peralatan dan mesin. So bila masuk bengkel ni, okey, mungkin untuk sekolah tak berapa inilah lengkap, tapi bila kita masuk bengkel di universiti ataupun tempat pekerjaan, memang akan lengkap lah, terutama kalau melibatkan keselamatan lah. So kena pakai helmet. Semua kalau kita masuk bengkel, seelok-eloknya pakai helmet, berambut pendek. Okey, jika rambut panjang kita kena ikat. Lepas tu kalau pakai tudung, kena kemas dah rapi. Pakai tudung tu kena masuk dalam apron lah. Okey, memakai pelindung mata tergugel, memakai pelindung telinga, memakai penutup hidung. Okey, tali leher dimasukkan ke dalam baju atau ditanggalkan. Maksudnya kalau pakai tali leher kena buang. Okey, baju berlengan pendek atau digulung jika berlengan panjang. Okey, memakai sarung tangan. Okey, ni kalau melibatkan kerja-kerja yang elektrik, eloknya pakai sarung tangan lah. Pakai apron. Okey, pakai kasut bertutup dan bertapak getah. Okey, bertapak getah ni sebab kadang-kadang ada tempat yang boleh mengalirkan elektrik. So, getah ni tak akan mengalirkan elektrik. Dan last sekali, tidak memakai barang perhiasan. Maksudnya tak digalakkan lah pakai cincin, jam tangan dan rantai leher. Okey, ini pakaian dalam bengkel. Dan okey, berikutnya cikgu nak tunjuk tentang simbol tanda keselamatan. Okey, kalau tengok sini kena tahulah semua simbol-simbol keselamatan ni. Okey, dan kena cari juga simbol keselamatan lain yang ada di bengkel. Tengok kat Google lah apa contoh simbol keselamatan lain. Sebab kadang-kadang nampak Islam tak semestinya dalam buku teks, dekat luar pun dia ada. Okey, gambar ni kalau kita tengok yang pertama, apa maksud dia? Kalau nampak tergelincir tu, maksudnya murid perlu berhati-hati kerana kawasan lantai licin. Okey, kalau nampak voltage ni, apa dia maksud dia? Tidak dibenarkan masuk ke bilik suis utama kerana voltaj elektrik tinggi. Okey, kalau nampak cautious ni, maksudnya betul ada gambar dia pakai spek ni, maksudnya kena pakai Google. Lepas tu kalau nampak pakai mask ni, maksudnya kena pakai topeng muka. Mungkin nak elak habuk. Kalau ni nak elak COVID kan. Okey, tapi kalau dalam bengkel untuk elak habuk. Okey, kalau pakai sarung tangan ni, maksudnya kena pakai sarung tangan. Okey, kalau nampak dia macam pakai earphone ni, maksudnya kena pakai pelindung telinga. Maksudnya ada tempat tu bising lah. Mesin yang mengeluarkan bunyi yang bising. So kena pakai pelindung telinga. Dan kalau nampak simbol kasut ni, maksudnya kena pakai kasut bertutup di dalam bengkel. Okey, yang tu sahaja yang cikgu nak cerita tentang topik berkaitan bahan, peralatan dan mesin. Okey, lain-lain kita boleh tengok lah dalam buku teks. Ada yang berkaitan dengan etika yang baik dalam bengkel, etika ketika melakukan kerja, apa semua tu kamu boleh refer. Dan ada satu lagi bahagian cikgu tak sentuh, iaitu langkah-langkah keselamatan menggunakan mesin. Okey, minta refer lah semua peralatan. Dia ada langkah-langkah keselamatan, step by step. Dia kena pakai apa, sarung tangan, kena pastikan mata tu sentiasa tajam ke, apa semua tu, jauhkan daripada bahan mudah terbakar. So kena cek balik. Sebab kadang-kadang untuk peralatan dan mesin ni, dia kadang-kadang dia suka tanya langkah-langkah keselamatan ataupun cara-cara pengendalian mesin tadilah. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Okey, cikgu minta kamu lengkapkan modul yang telah cikgu bagi. Mana yang tak lengkap, lengkapkan berdasarkan slide yang cikgu bagi, dan buat latihan yang cikgu bagi nah. Okey, kita habis saja setakat tu. Kita jumpa nanti next class minggu depan. Sekian, terima kasih.